Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Kalau sebut je pasal Jepun sebelum kita merdeka dulu ni kan, kita tahu yang sifat dorang ni macam manusia yang bertopengkan syaitan. Nak listkan senarai kejahatan dorang tu memang tak tertulis lah sebab terlalu banyak dosa dorang ni. Jadi tak pelik lah kalau atuk nenek kita sekarang ni pun masih lagi benci dengan dorang. Tak boleh dengar perkataan Jepun, mesti rasa macam jijik gila. Korang ingat tak kisah Nanking dekat China yang Nina pernah story sebelum ni? Kisah yang Nina nak story hari ni pun ada kaitan dengan sejarah dekat Nanking dulu. Sebabnya bermula dekat sinilah kerajaan ataupun pemerintah Jepun telah memberi green light kepada tentera dia untuk sentuh mana-mana perempuan yang diorang suka semasa diorang tengah jajah tempat tu. Mangsa-mangsa ni pula terpaksa melayan nafsu gila diorang ni hampir setiap minit tanpa kerelaan. Korang boleh bayangkan tak perasaan dorang, keadaan dorang pada masa tu yang terpaksa melayan nafsu binatang tentera Jepun. Jadi kalau korang nak tahu cerita ni macam mana, sebelum Nina mulakan cerita, korang boleh subscribe dulu di bawah sebagai tanda korang support channel Nina. And so without wasting any time, let's get started. Story yang Nina nak kongsikan hari ini adalah tentang comfort woman ataupun digelar sebagai wanita penghibur. Wanita-wanita tadi itu digelar sebagai comfort woman sebabnya diorang ni adalah pelayan nafsu kepada tentera-tentera Jepun. Bukan dengan kerelaan diorang sendiri tahu, tapi dengan keterpaksaan. Dan diorang ni dipaksa menjadi hamba kepada tentera tadi. Kita tahu kan kekejaman tentera Jepun dekat tanah Melayu suatu ketika dulu tersangatlah kejam dan tak berperi kemanusiaan langsung. Apa yang diorang buat dekat bangsa kita ni dah cukup dahsyat. Nenek moyang kita ni dipijak-pijak, lepas tu anak gadis Melayu ni yang mana diorang nampak dibawa lari guys. Lepas tu ada yang dibunuh macam nyawa diorang ni tak ada nilai langsung. Nina teringat cerita daripada arwah Tok Nina yang cerita gadis-gadis sunti pada zaman tu kan. Diorang ni terpaksa disembunyikan di hutan, di atas bukit, ataupun kalau ada dekat rumah pun muka diorang ni akan diconteng dengan arang supaya nampak comot. Sebab apa buat macam tu? Sebabnya kalau tentera-tentera Jepun tadi nampak gadis sunti tu masih cantik, lawa, diorang akan bawa lari gadis tadi tu dan dijadikan sebagai hamba diorang. Jadi sistem comfort woman ni sebenarnya bermula sekitar tahun 1932 dan benda ni merupakan pemerdagangan manusia yang terbesar pernah terjadi dalam sejarah dunia. Jadi sistem ni hanya digunakan bila tentera-tentera Jepun tadi tu menjajah mana-mana wilayah. Pemerintah Jepun pada masa tu dia tak nak perempuan lokal diorang jadi mangsa kepada tentera Jepun. Lepas tu akan bawa banyak penyakit. That's why lah dia memperkenalkan sistem wanita penghibur supaya nafsu tentera ni dapat dilunaskan dan perempuan tempatan diorang ni tak akan disentuh lah. Tapi sebenarnya sistem ni lagi teruk dan membuatkan ramai wanita yang terima penyakit kelamin. Dan kalau korang nak tahu, tanah Melayu ataupun Malaysia ni pun tak terlepas daripada sistem tadi dan perbuatan jahat diorang. Rumah pelayan pertama yang dibuka oleh Jepun terletak di Shanghai pada tahun 1932. Lepas tu sistem ni telah diperluaskan di seluruh Asia, contohnya macam dekat Jepun, China, Filipina, Indonesia, Tanah Melayu, Thailand dan banyak lagi. Masa ni kan pelayan-pelayan yang melayan tentera Jepun ni adalah berasal dari Jepun sendiri. Tapi bila jajahan Jepun ni dah semakin meluas, bilangan wanita-wanita yang melayan diorang ni dah macam sikit lah, kurang lah. Jadi untuk melunaskan nafsu diorang ni kan, diorang pun buka lah iklan. Diorang iklankan kerja palsu ataupun nak lagi mudah, diorang culik je perempuan-perempuan ni. Mana-mana perempuan yang diorang jumpa dekat jalanan, itulah yang akan menjadi mangsa diorang dan perempuan-perempuan ni akan ditangkap. Manakala perempuan-perempuan yang tertipu dengan kerja palsu tadi tu pula, diorang ni ingat diorang ni akan kerja dekat kilang ataupun kerja sebagai seorang kerani, tapi rupa-rupanya diorang ni akan bekerja sebagai seorang pelayan. Ada juga tentera Jepun yang menggunakan perempuan tempatan sendiri menjadi orang tengah untuk rekrut wanita-wanita yang lain pula. Pada zaman Perang Dunia ke dulu, ada satu kereta api ni yang penuh dengan perempuan-perempuan muda yang akan dibawa masuk ke Thailand. Dan kereta api ni sebenarnya telah dilihat oleh seorang tentera Australia yang bernama Angus McDougall. Dia cakap gadis-gadis yang dia nampak dalam kereta api tadi tu bukanlah perempuan Jepun guys, tapi dalam tu ada orang Melayu, orang Cina, orang India dan banyak lagi. Dalam satu gerabak tu ada dalam 25 hingga ke 30 orang dan diorang ni dikawal ketat oleh tentera Jepun yang ada senjata. So diorang ni dah macam tahanan dan akan dibawa ke rumah pelayan, sama ada dekat Thailand ataupun dekat Myanmar. Bila dah sampai dekat rumah pelayan tadi, memang taklah gadis-gadis ni nak dilayan dengan baik. Macam binatang tau tentera Jepun ni layan diorang ni. Diorang ni akan dipaksa melakukan hubungan badan dengan cara yang tak berperi kemanusiaan langsung. Hubungan badan tadi akan menjadi lebih kerat bila tentera Jepun ni nak turun berperang. So tak kiralah siang ke malam, perempuan-perempuan ni terpaksa layan diorang. Ada yang dikatakan setiap minit kena layan diorang ni tau. Kesannya wanita-wanita tadi ni ada yang terkena penyakit kelamin dan ada yang macam dah nyawa-nyawa ikan je. Bukan tu je, gadis-gadis ni juga akan diheret oleh tentera Jepun ke mana sahaja tentera Jepun ni pergi. Contohnya kalau tentera Jepun tadi tu daripada Thailand nak ke Myanmar kan, so perempuan ni pun akan dibawa bersama ke Myanmar. Bila gadis ni dibawa bersama-sama oleh tentera Jepun, so diorang ni makin lama semakin jauh lah dari tempat asal diorang. Bayangkan gadis tadi ni datang dari negara lain, lepas tu dibawa ke negara lain yang asing bagi dia, terutamanya dari segi suasana
dan juga bahasa. Kalau diorang ni cuba nak melarikan diri, diorang ni akan ditembak ataupun diorang ni akan dibunuh di depan orang ramai. Ada satu cerita ni tentang Lee Ok Seon. Nina tak tahu macam mana pronounce nama dia. Jadi dia ni adalah mangsa tentera Jepun selama 3 tahun. Dia telah dibawa lari dari Busan semasa di umur 14 tahun dan terpaksa melayan tentera Jepun ni sampailah perang tamat. Dia dengan mangsa-mangsa yang lain selalulah kena pukul sampailah diorang ni berdarah-darah. Ada mangsa yang tak tahan tu, diorang akan tamatkan hidup diorang sendiri dengan cara menggantungkan diri ataupun dengan cara melemaskan diri diorang. Satu cerita lagi tentang Maria Hansen yang dibawa lari semasa dia berusia 15 tahun. Dia telah dikurung selama 9 bulan dan setiap hari seramai 30 orang tentera akan menyentuh dia, guys. Korang boleh bayangkan tak? Satu hari 30 orang lelaki yang datang sentuh kau. Astaghfirullahaladzim. Bila imagine cerita macam ni kan rasa macam ya Allah, memang berhati binatang betul diorang ni. Kalau diorang tak puas hati pula dengan servis Maria ni, of course lah Maria tu akan dipukul sepuas-puasnya. Dan ada juga orang Melayu yang menjadi mangsa kepada tentera Jepun dan dia digelar sebagai P. Dia dijadikan sebagai wanita penghibur dan telah disentuh berkali-kali oleh tentera Jepun. Disebabkan diorang ni terlalu ganas kan, akhirnya rahim si P ni telah dijakiti kuman dan rahim dia lepas tu kena buang tau. Kesannya even P ni dah pun berkahwin kan, dia masih trauma dan jijik bila suami yang disayang tu nak sentuh dia. Korang bayangkan betapa teruknya trauma dia masa tu. Akhirnya P dengan suami dia pun bercerai dan suami dia pun kahwin dengan perempuan lain. Selepas Perang Dunia Kedua telah tamat, gadis-gadis yang dibawa oleh Jepun ni telah dibiarkan dan ditinggalkan macam tu je. Kiranya diorang ni tak dibawa balik ke tempat asal diorang. So terpaksalah gadis-gadis ni mencari jalan sendiri untuk balik ke tempat asal. Kalau korang tertanya-tanyakan macam mana kalau mangsa tadi ni ada yang pregnant, biasanya tentera Jepun ni akan paksa diorang untuk makan satu pil supaya kandungan diorang ni gugur. Dikatakan sebanyak 90% mangsa-mangsa diorang ni telah meninggal disebabkan penyakit kelamin, bunuh diri dan kesan kena dera dengan tentera Jepun. Kebanyakan nasib-nasib mangsa ni memang tak diketahui sebabnya Jepun ni berusaha untuk menghapuskan bukti selepas Perang Dunia tamat. Kiranya dia tak nak perbuatan tentera Jepun yang tak senonoh ni kantoi. Kiranya negara-negara lain tahu teruknya negara Jepun ni, macam itulah. Jadi dia pun buatlah macam-macam cara untuk tutup kesalahan diorang. So mangsa-mangsa tadi ni ada yang dipaksa untuk ambil nyawa sendiri dan ada juga yang telah dibunuh oleh tentera Jepun. Salah satu cara macam mana diorang ni dipaksa untuk ambil nyawa sendiri adalah dengan cara dipaksa diorang ni makan pil cyanida ataupun diorang ni akan diletupkan dengan bom tangan. Diorang buatlah apa pun asalkan perbuatan diorang ni tak terkantoi dan diketahui umum. Bila dah habis perang, pemerintah Jepun tak pernah pun minta maaf tentang apa yang diorang buat kepada gadis-gadis tadi. Diorang ni siap menafikan yang benda tu pernah terjadi tau. Pada tahun 1991 barulah orang Korea ni tahu pasal comfort woman selepas mangsa-mangsa tadi ni telah tampil buka mulut dan cerita apa yang terjadi kepada diorang. Dan Korea Selatan masa tu terkejut gila sebab dia tak sangka benda tu terjadi kepada orang-orang dia. 2 tahun kemudian iaitu sekitar tahun 1993, Jepun pun telah mengeluarkan kenyataan minta maaf tentang apa yang dah jadi. Dan kes ni menjadi lagi kontroversi apabila bekas PM Jepun yang bernama Shinzo Abe ni buat kenyataan pada tahun 2012. Dalam kenyataan dia kata dia memang tak pernah terima tentera Jepun buat jenayah macam tu dan dia cakap tak ada bukti pun. Lagipun semua tu dah berlalu dan dah jadi sejarah dah. Jadi Jepun ni cakap yang diorang akan bagi pampasan ganti rugi kepada wanita-wanita Korea yang masih lagi selamat. Walaupun kes ni dah jadi dah lama dah kan, tapi kesannya kesan trauma tu masih ada kepada wanita-wanita yang menjadi mangsa tadi. Banyak nasib-nasib diorang ni tak diketahui umum sebabnya diorang ni telah dihapuskan oleh tentera Jepun. Nasib-nasib mangsa tadi tu juga tak diperjuangkan walaupun negara kita dah pun merdeka. Maybe nak jaga hubungan diplomatik atau nilai diri seorang wanita tu terlalu murah bagi diorang. Wallahualam. So cerita yang Nina kongsikan tadi bukan nak membuatkan korang ataupun diri Nina menjadi lagi resis, tapi dengan sejarah yang Nina kongsikan tadi, Nina harap kita dapat menghargai negara kita, lebih mencintai negara kita. Memang sejarah tu tak boleh diubah, tapi kita boleh mengubah masa depan kita untuk menjadi lebih baik. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ini. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.